Hello, Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Zilza. Okay, saya ketua grup 8. Okay, ini merupakan assignment grup Basic Physiology APBM 0523. Okay, grup kami ni akan membentang tentang tajuk palpitasi. Okay, selamat menonton. Selamat mendengar. Selamat belajar. Nur Mariam binti Nuzul Haizain akan membentangkan tentang definisi palpitasi. Palpitasi adalah sebuah keadaan di mana jantung menjadi tidak teratur dan terlalu kencang. Ia juga adalah sebuah keadaan biasa yang terjadi disebabkan oleh faktor tekanan dan kebiasaannya tidak terlalu serius. Jantung yang berdetak terlalu deras dan kencang ini dapat dirasai oleh pesakit sebagai jantung yang tidak normal. Walau bagaimanapun, terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan jantung menjadi deras dan terlalu kencang. Meskipun begitu, jika serangan ini berpanjangan dan berlarutan, sila dapatkan rawatan dan nasihat doktor secepatnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Amira. Di sini saya akan jelaskan tentang tanda-tanda dan gejala palpitasi. Antara tanda-tanda dan gejala palpitasi ialah degupan jantung menjadi laju dan tidak normal sampai rasa tidak selesa. Irama jantung juga menjadi tak normal. Biasanya manusia biasa denyutan nadi manusia biasa ialah 60 hingga 100 per minit, tetapi pesakit palpitasi ini lebih daripada 100 per minit. Kebiasaannya pesakit akan rasa sakit kepala, berpeluh kaki dan tangan, tubuh rasa lemah, sakit dada, sesak kat dada. Bila pesakit rasa teruk macam tu, pesakit harus membuat rawatan dan berjumpa doktor dengan segera. Ada juga pesakit yang tak rasa gejala dan tanda tersebut, tetapi bila dia pergi berjumpa doktor, cek fizikal dan jantung dia, doktor sahkan dia ada palpitasi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anissa binti Ayuf. Penyebab palpitasi. Umumnya, palpitasi atau keadaan jantung berdebar disebabkan oleh tekanan emosional seperti stres, kecemasan dan juga serangan panik. Olahraga atau aktiviti fizikal yang berat. Mengambil makanan dan minuman yang berkafein seperti kopi. Mengambil ubat-ubatan yang mengandungi pseudoephrine, biasanya ubat batuk. Pil diet, asma, tekanan darah tinggi maupun penyakit jantung, serta mengambil beberapa jenis suplemen herba. Merokok, perubahan hormon semasa menstruasi atau haid, kehamilan, menderita penyakit tiroid, gula darah terlalu rendah, dehidrasi dan juga anemia. Mengambil makanan berat yang kaya dengan karbohidrat, gula dan lemak terkadang boleh menyebabkan terjadinya palpitasi. Pada keadaan tertentu, palpitasi boleh menjadi tanda kepada kesihatan yang lebih serius seperti penyakit tiroid, gula darah terlalu rendah, penyakit jantung, anemia dan juga dehidrasi. Penyakit jantung yang kerap dikaitkan dengan palpitasi adalah gangguan irama jantung atau aritma. Okay, sekarang kita masuk kepada diagnosis dan rawatan. Okay. Bagaimana palpitasi jantung didiagnosis? Okay, sekiranya doktor fikir yang kita mempunyai palpitasi jantung, doktor akan mendengar jantung kita menggunakan stetoskop. Dan doktor ni dia boleh mencari tanda-tanda keadaan perubahan
Ubat-ubatan yang boleh menyebabkan palpitasi jantung seperti kelenjar thyroid yang bengkak. Dan doktor ni mungkin akan lakukan ujian lain seperti K1, elektrokardiogram ataupun ECG. Dalam ujian ni, seorang juruteknik akan membuat pemeriksaan pada dada kita untuk mencatatkan impuls elektrik yang membuat jantung berdetak. Yang kedua, ECG ni boleh membantu doktor untuk mengisap ketidakaturan dalam irama dan struktur jantung kita yang boleh menyebabkan palpitasi. Ujian ni boleh dilakukan semasa bersenam dan berehat. Yang ketiga, pemantauan Holter. Pemantauan Holter ni adalah peranti mudah alih yang kita pakai untuk merekodkan ECG yang berterusan. Biasanya selama 24 hingga 72 jam. Dan pemantauan Holter ni digunakan untuk mengesan palpitasi jantung yang tidak dijumpai semasa ujian ECG biasa. Kita perlu memakai perakam ajaran ni sebanyak mungkin untuk merakam degupan jantung kita apabila kita mengalami simptom. Kita perlu pakai benda ni untuk beberapa minggu. Sekarang kita masuk kepada perubahan gaya hidup dan pengubatan sampingan. Gaya hidup dan remedi rumah ni dapat membantu kita mengatasi masalah palpitasi jantung. Contohnya, satu, kurangkan tekanan dan keimbangan. Boleh cuba teknik yang relax seperti meditasi, yoga, aromaterapi dan pernafasan mendalam. Yang kedua, elakkan perangsang termasuk dengan nikotin, ubat-ubatan, minuman tenaga yang sejuk dan sebab benda ni membuatkan otak kita bergerak dengan cepat dan tidak teratur. Akhir sekali, elakkan dari dadah haram, dadah tertentu seperti amfetamin. Kalau boleh, semua elak dadah, sebab semua dadah boleh bawa pada palpitasi. Saya, Siti Nur Kamalia binti Jalil, ingin berkongsi dengan anda gaya hidup dan cara merawat di rumah yang dapat membantu anda mengatasi palpitasi. 1. Elakkan dari stres atau kebimbangan dengan melakukan terapi relaksasi, contohnya tai chi, yoga atau teknik pernafasan dalam. Yang kedua, elakkan daripada pengambilan alkohol dan kafein. Ketiga, elakkan daripada merokok. 4. Amalkan gaya hidup yang sihat. 5. Kerap melakukan senaman. 6. Pastikan anda mendapat rehat yang cukup. Yang ketujuh, jaga tekanan darah dan kolesterol pada tahap optimum. Yang ke-8, jaga diet dengan betul. Hai, saya Akmal. Dari maklumat yang telah diberi tentang penyakit palpitasi, oleh itu kita perlu berwaspada tentang penyakit ini. Jika terdapat beberapa simptom penyakit ini, perlulah
pergi ke klinik yang berdekatan untuk memeriksa yang selanjutnya. Dan perlulah kita mengubah gaya hidup yang ke arah yang lebih sihat. Okey, hanya itu saja penerangan dari grup kami tentang palpitasi. Okey, sekiranya video ni ada masalah macam tak dengar atau video ni blur, kami nak mohon maaf. Dan jika korang ada soalan tentang palpitasi, korang boleh komen kat bawah dan insya-Allah akan ada wakil grup kami akan jawab soalan korang. Okey, kepada yang tengok video ni, kami nak ucapkan terima kasih. Okey, hanya itu saja. Bye. Assalamualaikum.